Baiklah para pendengar Ria 897 FM, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya Casey setiap malam untuk bersama dengan saya rancangan seram Misteri Jam 12 berkumandang di ruang udara Ria 897. Saudara, setiap kisah yang diketengahkan anggaplah semua hanya sekadar hiburan. Sekali lagi, jangan mudah percaya dan jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Misteri Jam 12 di Ria 897 FM berkumandang setiap hari dan pastinya ada yang tertanya-tanya bagaimana pula dengan datangnya bulan Ramadan ini nanti. Masih lagi mendapatkan maklum balas daripada anda dan juga sedang dipertimbangkan oleh bos, dan kalau anda ingin memberikan pendapat pandangan anda yang lebih didengari, ya, anda boleh sebenarnya kirimkan email ke zaza@mediacorp.com.sg sekiranya anda ingin sarankan Misteri Jam 12 untuk direhatkan ataupun untuk diteruskan, ya, ketika bulan Ramadan. Baik saudara, pada malam ini saya nak berkongsi banyak sangat kisah yang nak diceritakan, dan sementara itu anda juga boleh kirimkan voice note anda kepada saya casey@mediacorp.com.sg, ya, casey@mediacorp.com.sg, dan saya akan cuba ketengahkan seberapa banyak voice note yang boleh. Dan kalau ingin berkongsi voice note anda, pastikan anda yang berkongsi kisah tu voice note anda kedengaran dengan jelas, ya, tidak bunyi bising, dan kisah anda tu yang ingin diceritakan pastikan jugalah anda dapat berkongsi dengan ringkas, tidak lebih, antara 3, 4, 5 minit gitu bolehlah saya terima. Jangan sampai mungkin 5-6 minit. Jadi kalau anda ingin berkongsi kisah, dipersilakan 669-11897 669-11897 untuk berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi pada malam ini antara perkara yang ingin saya ketengahkan berkenaan dengan satu challenge yang pernah ataupun masih sekarang ini menjadi satu bahan perbualan sebenarnya. Ya, saya tak pasti di Singapura, tapi ini berlaku di beberapa buah negara berkenaan dengan satu challenge, dan challenge ini bila tengok wajah makhluk yang terlibat dalam challenge ini, ya, memang amat menyeramkan wajahnya dengan mata yang terbeliak, dengan mulutnya yang begitu besar. Anda boleh lihat sendiri yang dipanggil apa challenge. Kejap lagi akan saya kongsi dengan anda. Tapi sekarang kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama ingin saya ketengahkan pada tengah malam ini di Ria 897 FM. Ini adalah satu kejadian yang berlaku. Kisah kiriman daripada Fatma. Berkongsi kejadian yang berlaku pada tahun 2011. Yang diceritakan oleh Fatma. Benar ataupun tidak, jangan mudah percaya dengan apa yang bakal disampaikan dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Fatma ketengahkan peristiwa waktu itu saya berada dekat tingkap dapur rumah saya. Apabila saya ternampak di blok hadapan rumah saya, ya, tingkap dapur blok saya memandang tingkap dapur blok hadapan. Saya tinggal dekat kawasan Bedok. Saya nampak dekat tingkap depan saya ni, saya nampak dekat tingkap dapur blok sebelah, blok hadapan rumah saya, ada perempuan, Casey, sedang bertinggi dekat tingkap. Waktu tu saya sedang bergayut di telefon dengan tunang saya, kata Fatma. Saya istighfar, Astaghfirullahalazim. Tunang saya tanya, kenapa? Astaghfirullahalazim, ya Allah. Tunang saya tanya lagi, dan saya kata, I think someone. Saya cakap dengan tunang saya, ada orang nak terjun diri, nak commit suicide, kata Fatma kepada tunang. What? You sure? Saya kata, ya, Casey. Apa yang berlaku, saya nampak perempuan tu dekat tingkap, Casey, sedang bertinggik dekat tingkap, dan rasa-rasanya macam bila-bila masa dia akan lompat. Casey, terpulang pada Casey dan juga para pendengar yang mendengar rancangan Casey, mendengar kisah, kalau Casey bacakan kisah saya ni, nak percaya ataupun tidak. Ya Allah! Saya pekik kuat, Casey. Hello. Tunang saya berteriak dalam telefon.
pendengar Ria 897 FM. Jadi bila Fatma kata dia pekik, ya Allah, tunang tanya, hello, apa ni? What happened? Saya tak jawab. Sebab perempuan yang sedang bertinggi dekat tingkap, tiba-tiba, bayangkan kata Fatma, ini blok dia, ini blok depan, tingkap dapur menghadap tingkap dapur lah, bertentangan antara satu sama lain. Nampak perempuan bertinggi, tiba-tiba perempuan tu lompat. Bila perempuan tu lompat daripada tingkap, kata Fatma, saya terperanjat, saya cakap, ya Allah. And then at one point, saya perasan Casey, perempuan tu bila dah lompat, bukan makin jatuh ke bawah Casey. Dia lompat, makin dekat, macam perempuan ni tengah terbang, sedang terbang, menuju ke arah tingkap dapur rumah saya. Bila saya nampak perkara tu berlaku, it's like flying towards me, kata Fatma. Saya pun dengan segera Casey, telefon bimbit tengah saya pegang, saya masuk dalam poket trackpan. Saya dengar loudspeaker tunang saya, hello. Saya kata pada tunang saya, you kejap, wait. Saya tarik tingkap dapur, tutup tingkap dapur, kemudian saya tarik blinds, saya masuk ke dalam ruang tamu, duduk dekat ruang tamu. Malam tu rumah saya memang tidak ada orang. Mak bapak saya tidak ada di rumah, berada di rumah makcik. Sebab esok pagi mereka nak berangkat membawa makcik saya pergi berubat. Jadi saya tinggal dalam rumah, kata Fatma, pada waktu itu seorang diri. Pendengar Ria 897 FM. Jadi benda tu dah terbang. Mula-mula Fatma nampak benda tu lompat. Jadi daripada tingkap Fatma nampak, dia lompat macam dia dah mula nak terjun diri lah, nak bunuh diri ni. Dia lompat, Fatma kata, ya Allah. Tiba-tiba Fatma perasan ni, orang tu bukan makin jatuh ke bawah. Dia jatuh, kemudian dia makin ke depan. Dan Fatma baru perasan benda tu tengah terbang menuju ke arah tingkap dapur rumahnya. Ya Allah. Fatma tutup tingkap semua, kemudian lari sampai dekat ruang tamu. Terus cungap-cungap Fatma dibuatnya. Hello. Saya keluarkan handphone. Tunang tanya, what happened? Kenapa? You nak I datang tak? Jangan. Saya kata, you. What? I'm scared. Scared? Takut pasal apa ni? I think that lady is at my window. Perempuan tu ada dekat tingkap. Perempuan apa ni? Tadi dia cakap perempuan nak terjun diri. Kenapa? Sekarang I rasa dia dekat tingkap rumah I. What? Bayangkan, Fatma katanya saya tengah duduk dekat ruang tamu. Saya dengar dekat tingkap dapur rumah saya macam ada orang nak ompel buka tingkap. Fatma terpekik. Casey, saya daripada duduk dekat ruang tamu, saya pergi jenguk dekat tingkap dapur. Bila saya jenguk, saya nampak dia tengah tengok saya dengan mata terbeliak dan senyum, Casey. Tunang saya, hello. Dia, I'm scared. You, istighfar, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sekarang. Pendengar Misteri Jam 12, Fatma kata saya tak tahu nak buat apa Casey pada malam tu. Saya nampak Casey, dia dekat tingkap dapur rumah saya di Bedok. Waktu tu, saya tak tahu apa nak buat. Nak suruh tunang saya datang tak baik. Nanti kalau mak bapak saya tahu tunang datang rumah, lagilah saya akan kena marah. Nak telefon mak bapak pula, saya tak nak susahkan bapak dengan mak. Mereka pasti akan balik. Rumah makcik saya, rumah kawan yang nak bawa pergi berubat ni, terletak dekat kawasan Jurong. Jurong nak patah balik, saya tak nak menyusahkan kedua orang tua saya. Saya duduk dekat ruang tamu tak gerak-gerak sampaikan tertidur atas sofa dengan handphone di telinga saya, dengan tunang saya temankan saya sepanjang saya tidur. Itulah kisah yang dikongsi oleh Fatma. Kisah pertama dah seram untuk Misteri Jam 12.
Okey, itu dia kisah yang dikongsi sama dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Berikut ini tadi kisah seram kisah Fatma. Benar ataupun tidak, jangan kita mudah percaya. Tapi kalau kita menghayati kisah macam menonton filem seram, siapa yang terperanjat dengan kisah Fatma awal tadi macam tersintak-sintak. Ada beberapa kiriman yang saya terima. Kata kisah seramnya. Tahu tak apa. Kita akan teruskan berkongsi kisah. Anda boleh hubungi saya juga di 669111897. Ingat, setiap kisah semuanya hanya sekadar hiburan saja. Okey, yang ini kiriman daripada pengirim kita. Datangnya daripada Fazila yang berkongsi. Katanya saya pernah masuk hospital di sebuah hospital di kisah ni berlaku mana tadi email saya. Fazila, okey. Ini salah sebuah hospital di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, salah sebuah hospital. Dan saya masuk hospital ni kerana saya ada pembedahan mata yang dijalani lah oleh anda. Dan waktu itu selepas pembedahan mata ni, saya tak dibenarkan untuk lihat cahaya lampu. Cahaya lampu. Dan maka itu mata saya ni telah pun ditutup lah. Ditutup dengan dibalut. Mata saya ni telah dibalut dan saya tidak dibenarkan melihat sebarang cahaya. Jangan cakap cahaya yang terang. Cahaya malap pun saya tak boleh lihat. Kerana ada kalau tidak nanti akan rosak mata saya. Jadi Casey bayangkan selama 3 hari 3 hari mata saya dibalut dan kemudian bila dah dibuka saya kena pakai cermin mata hitam walaupun berada dalam tempat yang berteduh, dan saya dilarangkan untuk berada dekat luar selama lebih kurang hampir sebulan. Ini untuk supaya mata saya ini cepat pulih lah. Jadi selama 3 hari saya duduk dekat dalam ward. Ward yang saya duduk ni adalah ward single bedder. Tidak ada orang lain dalam ward tu, hanya saya seorang saja yang ada. Jadi mata saya ni ditutup, saya hanya boleh mendengar. Nak pergi tandas, nak pergi mana, saya kena tekan loceng. Nurse akan datang, nurse akan bimbing saya pergi toilet, kemudian saya akan keluar, dia akan bawa saya lah. Kalau ada suami saya, kata Fazila, suami akan teman. Begitulah keadaan saya pada waktu itu. Ini berlaku di salah sebuah hospital di Kuala Lumpur. Kisah Fazila tentang apa agaknya? Kita teruskan dalam Misteri Jam 12. Seperti yang saya dah berikan sedikit gambaran. Kenapa Fazila dimasukkan ke hospital? Bagaimana keadaan Fazila 3 hari yang pertama setelah menjalani pembedahan mata. Jadi matanya dibalut, kepalanya dibalut lah supaya dapat tutup mata dan matanya tidak direct contact dengan sebarang cahaya. Sebab ini akan menyukarkan lagi proses untuk pulih mata yang menjalani pembedahan. Jadi kalau nak pergi toilet, saya tekan loceng, nurse akan datang tolong. Begitu juga suami saya yang ada di sana, saya akan beritahu suami saya akan tolong saya. Saya agak lemah sedikit. Jadi dipendekkan cerita Casey. Satu malam tu, hari Khamis malam Jumaat, saya benar-benar nak pergi tandas. So saya tekan loceng. Dan biasanya kalau jururawat masuk dalam bilik ataupun ward saya ni, saya akan dengar bunyi orang buka pintu. Saya dengar bunyi orang cekik. Dan lazimnya jururawat ni masuk, nanti dia akan pegang saya akan cakap lah, ni tunggu to the toilet. Saya tahu dia tengah jalan, sebab dengar telapak kaki, dengar orang buka pintu. Jadi saya tekan loceng, dalam masa 2 minit, 3 minit, dengar pintu terbuka. Dan saya cakap, I need to go to the toilet. Jadi saya pun hulurkan tangan, saya rasa ada orang pegang tangan saya. Dalam hati saya ni, sejuknya tangan nurse ni. Saya pegang tangan dia perlahan-lahan, dia tolong saya pergi. Saya tak nampak Casey dekat tandas, saya masuk dalam. Kemudian saya lepaskan hajat kecil. Yang hairan Casey, selalunya nurse yang saya panggil, yang masuk ke dalam ward, bila dia tolak pintu, dia akan tanya soalan. Dia semua nurse akan cakap, yes, how can I help you ma'am? What do you want to do? You want to go toilet is it? Dia akan tanyalah. Tapi waktu tu saya dengar orang buka pintu, saya dengar telapak kaki orang jalan, saya dapat rasakan dia berdiri betul-betul tepi katil. Saya pegang tangan dia yang sejuk, saya masuk dalam toilet. Kemudian saya terfikir, nurse tadi kenapa diam tak cakap Kemudian saya kata,
Excuse me, hello? Excuse me. Selepas habis dah bersihkan diri saya pun panggil, excuse me, hello? Hello? Saya bangun, perlahan-lahan meraba-raba kesi. Raba pintu, kemudian saya raba-raba dekat depan. Excuse me, hello? Hello? Dekat depan, sememangnya dari apa yang saya rasakan pada waktu itu, tidak ada orang. Ya Allah, kesi. Okey, mungkin nurse tadi dah keluar. Fikir yang positif. Saya pun jalan perlahan-lahan meraba-raba dekat katil. Kesi, bila saya tengah nak naik katil, saya kena pegang katil, katanya Fazilah. Ya, kena pegang katil. Bila saya sedang pegang katil nak naik katil ni, katil hospital ni, saya dapat rasakan dekat katil saya ada orang baring. Serah. Dekat katil saya, Casey, ada orang sedang baring. Saya pegang ni, siapa baring ni Saya pusing ke belakang, saya jalan meraba-raba tembok, Casey. Jalan sampai saya pegang pintu, saya buka pintu. Miss, nurse, I need your help, nurse. Saya panggil nurse, jururawat. Aku perlukan bantuan kau. Seorang jururawat datang. Yes, ma'am. What happened? Can I help you? Tanya jururawat itu kepada saya. Dan saya beritahu, someone is sleeping on my bed. Jururawat ni terperanjat. Dalam hati dia macam, dia ni kena balut. Tak nampak. Macam mana dia tahu ada orang tidur atas katil dia? So, saya masuk. Katanya di sini. Masuk balik dalam bilik di mana jururawat ni pegang tangan saya. Kemudian saya tanya, is there anyone there? Jururawat tu kata, there's no one on your bed. Dan saya kata pada jururawat ni, saya betul-betul tadi saya rasakan atas katil saya memang ada orang baring. Tak ada orang ke? No ma'am, there's no one here. Okay. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya selepas kejadian malam tu dapat rasakan macam ada benda sedang memerhatikan saya. Sekian. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, tadi kisah. Kejap lagi akan saya kongsi dengan anda kisah tentang satu challenge ni. Tapi sebelum tu, bercakap tentang tak nampak, dapat rasakan macam ada sesuatu yang dikongsi sama ni awal tadilah. Yang ini, kisah yang dikirimkan pernah saya bacakan satu ketika dahulu. Sebab bila saya kongsi kisah Fazilah ni, teringat satu kisah. Mungkin ada belum pernah dengar kisah ni. Seorang makcik yang agak rabun, dia memang tak boleh lihat dengan jelas. Dia boleh nampak tapi tak boleh lihat dengan jelas. Makcik ni dalam rumah dia ada jaga cucunya lah. Cucunya yang dalam keadaan dia boleh merangkak lah. Jadi cucunya tengah tidur dalam bilik dekat atas satu katil kecil. Dan cucunya ni merangkak sebenarnya merangkak. Jadi apa yang berlaku, katanya makcik tu, saya lupa nama makcik tu, bila dia berkongsi kisah dan saya cuba bayangkan situasi yang mana beliau alami, sama ada benar ataupun tidak pasti, tapi ini hanyalah kisah yang dikongsi sama. Jadi beliau ceritakan dia tengah duduk ni, dia nampak dari jauh lah, macam cucunya lah, dia dengar bunyi ketak merangkak lah, cucu merangkak tak dia merangkak. Jadi cucunya dia tidur dekat atas dekat atas lantai beralaskan tilam kecil. Jadi dia ingatkan cucu dia dah bangun, dah bangun cucu nenek. Saya ingat lagi kisahnya. Dia kata, dah bangun cucu nenek. Sini. Jadi makcik ni dia rabun tau. Dia tak nampak sangat. Dia kena pakai cermin mata baru dia akan nampak. Tapi pada waktu itu makcik ni hanya sedang duduk dekat sofa. Hanya duduk dan sedang waktu tu saya tak ingat apa dia buat. Mungkin tengok TV ke, mungkin hanya sekadar duduk lah. Jadi dia ternampak, dia terdengar, dia nampak lah macam dari jauh ni macam sama-sama macam cucu aku ke tengah dalam keadaan merangkak. Jadi dia tegur. Jadi apa yang berlaku pendengar Ria 897 FM? Yang saya ingat lah, makcik tu dengar semakin dekat cucunya merangkak. Jadi bila cucunya merangkak semakin dekat, dia dapat lihat makin dekat. Kemudian dia nampak something is not right about the cucu lah. Daripada penglihatannya ni, dia macam tak perasan sangat. Pada waktu itu cucunya dah berada dekat betul-betul tepi kerusi yang makcik ni tengah duduk. Kemudian dia pegang tangan, dia nak
pegang cucunya yang sedang merangkak lah, nak tarik tangan, kemudian nak duduk dekat sebelah. Bila dia pegang, dia terpegang kepala. Bila dia terpegang kepala, makcik tu cakap, besarnya kepala cucu aku ni. Dia pegang, kemudian asal rambut cucu aku ni panjang. Dia pegang lagi. Makcik tu yang saya ingat dia pegang, kenapa rambut cucu aku panjang ni? Kemudian makcik ni tengah pegang, tiba-tiba dekat belakang bilik tidur, dia terdengar cucu dia menangis. Tengah pegang kepala, dia lepas, astagfirullahalazim. Meraba-raba makcik tu cari cermin mata. Dia pakai cermin mata, kemudian dia tengok dekat tepinya tak ada benda yang merangkak ke yang apa. Dia bangun, dia pergi dekat bilik, cucunya dah terbangun. Dia duduk dekat lantai, tepuk balik cucunya, suruh tidur. Tapi anda bayangkan, siapa yang makcik tu nampak dan kepala siapa yang makcik tu pegang? Saudara, berikut ini saya nak berkongsi tentang 3 kejadian, dan selepas ini saya akan ketengahkan voice note. Kalau anda kirimkan voice note kepada saya, +65 9786 8464 9786 8464 ya, untuk anda berkongsi kisah misteri melalui melalui kiriman voice note aplikasi WhatsApp. Okey. Baiklah, kita akan berkongsi pengalaman-pengalaman anda melalui voice note. Anda juga boleh hubungi saya KC di 669 11897. Tentang challenge yang saya nak katakan di sini. Challenge ini adalah berkenaan dengan Momo Challenge, MOMO Challenge. Macam-macam versi Momo Challenge yang ada di internet ya. Antaranya yang popular adalah Momo Challenge berkenaan dengan pengguna internet yang lungsuri laman seperti YouTube ya, akan mendapat menonton video dengan wajah seorang wanita dengan mata besar, mulut yang besar, dengan rambutnya panjang dan jarang-jarang menyuruh orang yang sedang lungsuri YouTube itu melakukan sesuatu yang akan mencederakan dirinya dan kemungkinan boleh membawa maut. Sehinggakan mengikut apa yang ditulis di sini, sehinggakan YouTube pada satu ketika pernah ini pada bulan Februari 2019 ya, tarikhnya, YouTube sendiri melalui Twitter YouTube mengatakan, kami dari YouTube ingin menjelaskan satu perkara berkenaan dengan Momo Challenge. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh YouTube. Saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Berkenaan dengan Momo Challenge. Kami lihat dengan adanya bukti-bukti yang mana video-video yang disifatkan sebagai Momo Challenge mengajak kanak-kanak melakukan melakukan perkara-perkara yang boleh membahayakan dirinya dan juga boleh membawa maut kepada dirinya ataupun orang di sekelilingnya. Dan menurut polisi-polisi kami, ini pastinya adalah perkara yang telah pun bercanggah dan melanggar polisi-polisi kami di YouTube. Maka video-video ini akan dipadam dengan segera. Sehinggakan YouTube masuk campur, dan sehinggakan ada beberapa negara ya, pihak-pihak berkuasa mengeluarkan amaran melalui kaca TV mengatakan supaya mengawasi anak-anak anda supaya jangan bermain dengan Momo Challenge ini. Jadi apa sebenarnya Momo Challenge? Inilah yang saya nak kongsi dengan anda. 3 kejadian yang menakutkan. Benar ataupun tidak? Ingatlah, semua ini hanya sekadar hiburan untuk Misteri Jam 12. Momo Challenge adalah video kanak-kanak sedang menonton, dan misal kata anda sedang menonton cerita kartun. Ya, kartun. Setengah jalan keluar video Momo Challenge ni, wajah perempuan mata besar, mulut, dan dia akan cakap, "Hello,
Apa khabar awak dekat sana? Nama saya Momo. Awak boleh panggil saya Momo. Ni dalam bahasa Inggeris lah, saya terjemahkan bahasa Melayu. Panggil saya Momo. Saya nak jadi kawan awak. Awak nak tak jadi kawan saya? Jadi bila kanak-kanak ni menonton video ni, dia cakap, nak jadi kawan saya? Jadi kawan Momo ni? Yes. Bagus. Kalau nak jadi kawan saya, boleh tolong saya tak? Tolonglah. Kawan kan kena tolong. Tolong saya lah. Tolong ambil pisau. Tahu kan pisau? Ambil pisau sekarang. Tolong. Saya perlukan pertolongan awak. Kata kawan saya. Dan budak-budak ni akan mengambil pisau. Kemudian Momo ni akan cakap lah, carilah pisau. Tolonglah saya. Dan mereka akan buat kerja-kerja yang bodoh. Mengelah tangan adik yang sedang tidur, ibu yang sedang tidur. Itu antara perkara yang dilakukan oleh Momo Challenge. Jadi benda ini antara kisah yang terjadi. Seorang kanak-kanak bermain YouTube ataupun sedang menonton YouTube. Apabila terkeluar video Momo Challenge, meminta budak ini melakukan sesuatu untuk mencederakan dirinya. Budak ini melakukan perkara berkenaan. Apabila mak dengan bapaknya tak sedar, tiba-tiba terdengar suara tangisan kanak-kanak. Mak dengan bapak lari, ternampak tangan anak berlumuran dengan darah. Mereka panik. Mereka kejarkan ke hospital. Pada mulanya, mereka fikirkan anaknya sengaja, dia bila bermain-main tu, tak sengaja terpotong. Jadi, tidak. Sebab, pada waktu itu, mengikut apa yang diceritakan, pada waktu itu, yang bersama dengan anaknya, duduk semeja adalah kawan rapat. Pada waktu itu, bila mereka sedang menonton TV, kan, duduk semeja tu kawan rapat. Dia kawan rapat ni, terperasan yang anaknya, temannya menangis. Dia beritahu mak bapak datang tengok anaknya sedang kelah tangan dan tangannya berlumuran darah. Dan mereka tak tahu sebenarnya ini adalah datangnya daripada hasil perbuatan ini datang daripada video Momo Challenge. Sampaikan beberapa hari kemudian benda ni tiba-tiba menjadi satu topik perbincangan, satu kebimbangan oleh para netizen, dan barulah dia tahu anaknya telah pun melakukan Momo Challenge. Jadi seterusnya, kisah Momo Challenge yang kedua. Okey. Ini berlaku di Filipina. Kisah kedua ni berlaku di Filipina. Yang mana Momo Challenge ini menyuruh kanak-kanak ataupun menyuruh budak berusia 11 tahun ini, budak 11 tahun ini untuk pergi ke dapur mengambil aspirin. Aspirin ni sejenis ubatan lah, dia macam Panadol gitu kan. Ambil aspirin, makan. Dan budak ni meninggal dunia. Daripada apa yang dilaporkan, benar ataupun tidak, ingat, jangan mudah percaya. Budak 11 tahun ni meninggal dunia kerana drug overdose ataupun makan Panadol ke aspirin yang terlalu banyak sampaikan dia meninggal dunia. Jadi hati-hati kalau anak-anak anda menonton YouTube, jangan biarkan dia tonton seorang diri. Sekejap-sekejap anda kena jenguk dan tengok apa yang dia sedang buat di YouTube. Itu berlaku di Filipina. Seterusnya, sementara anda boleh hubungi saya 669-11897. Seterusnya, kisah Momo Challenge ini, yang mana ini bukan daripada segi menonton video, dari segi menonton video. Seorang lelaki ini yang melihat beberapa video dari sebuah laman, saya tak nak sebutkan laman ni. Ini adalah satu laman. Laman ni adalah sebuah laman yang mana kompilasi video-video seram disatukan, kemudian dimuat naikkan dengan background music yang menyeramkan, dengan latar belakang cerita di dalam klip ini yang ada latar belakang yang berbeza, yang menakutkan, yang menyeramkan. Jadi lelaki ni telah pun
pergi menonton video ni dekat sebuah laman web. Jadi lelaki ni menonton video seram ni dekat YouTube, kompilasi, bukan YouTube, dekat satu website ni, laman ni, kemudian kompilasi video seram. Dan apa yang berlaku, sambil lelaki ni sedang menonton video, lelaki ni juga sedang baca tentang Momo Challenge. Dan tiba-tiba dia scroll, ternampak gambar Momo ni lah, yang mana mata besar, mulut besar dengan dagunya panjang. Dan gambar Momo ni, dia sedang tenung dengan background muzik seram sedang berkumandang pada waktu itu. Dia tengok wajah Momo ni, tiba-tiba kata lelaki ni, dia rasa macam dirinya dipukau. Ya, dirinya dipukau. Dan tiba-tiba dia letak telefon, dia boleh berdiri, dia jalan, jalan pergi ke tingkap dapur. Dia buka tingkap dapur, dirinya seolah-olah disuruh oleh sesuatu yang bercakap dalam mindanya, suruh dia terjun diri. Wah, ini seram ni . Dan apa yang terjadi bila lelaki ni berjalan, berdiri, berdiri setelah ternampak gambar Momo ni, dia rasa macam Momo ni kata, diri sekarang, jalan pergi ke dapur, buka tingkap dapur. Lelaki ni kata, saya buat. Saya macam tak tahu apa yang boleh, kenapa saya tak boleh kawal diri saya, kata lelaki ni. Saya buka tingkap. Sekarang panjat tingkap. Panjat tingkap. Dan saya panjat. Sedang saya panjat tingkap dan saya hampir-hampir nak terjun, girlfriendnya baru balik buka pintu. Kemudian ternampak boyfriendnya kata, Suzy, help me please. Suzy, please help me. Dia panggil nama girlfriendnya Suzy. Dia kata, Suzy, tolong aku. Suzy ni yang baru balik dengan barang di tangan, tengah angkat, letakkan barang tu, lari pergi ke dapur. Lelaki tu hampir-hampir lompat dan Suzy, girlfriendnya, sempat menangkap t-shirt lelaki ni. Tangkap t-shirt, tarik. Dan lelaki ni diselamatkan daripada terjun diri. Dikatakan wajah Momo ni jangan dipandang seorang diri, jangan ditenung lama-lama dengan keadaan yang seram. Katanya, mengikut sumber yang ada di hadapan saya ni, seorang diri merenung matanya dalam masa 15 hingga 20 saat, orang ini akan dipukau. Oh, seram juga ni. Silakan 669-11897. Ada sebuah laman web ni yang agak seram. Saya tadi pergi ke laman ni, tengok video ni. Video dia very dia macam tak betul sikit dengan muzik dia. Kemudian ada benda-benda yang menakutkan lah, yang menyeramkan pun ada. Dan very spooky lah video yang disebutkan ini. Nanti kalau ada masa saya akan cuba buat naikkan video tu di YouTube channel saya. Mungkin saya akan tonton buat reaction video tapi sekarang belum lagi lah. Jadi ada kisah pengalaman, silakan 669-11897, 669-11897. Itulah kisah, 3 kisah berkenaan dengan Momo Challenge. Okey, saya tadi jujurnya saya tadi terpandang gambar Momo Challenge ni gambarnya berkali-kali lah, sebab saya tengah nak edit buat poster kan. Dan sekarang ni saya dekat dalam konti yang gelap tiba-tiba rasa macam seram lah. Jadi kita ke ujung talian sekarang. Hello, selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Nama saya Asyari. Panggilan dari mana, brother? Saya berada di Woodlands JC, on the way nak balik rumah ni. Saya tengah bawa taksi, baru habis. Oh, bagus dah nak balik Saya. Ni nak tanya soalan Cepu Mas sebelum anda bercerita ni. Bulan Ramadan MJ12 rehat atau teruskan? Bulan Ramadan MJ12 teruskanlah. Teruskan Saya. Okey. Dan pengalaman anda tentang apa, silakan. Okey, pengalaman ni yang saya ada ni,
apabila saya bekerja security di salah sebuah kondo di Upper Thomson lah. Okay. So, itu kondo malam, saya bekerja malam. Jadi, bila saya kerja malam tu, 3 orang lah saya, kawan saya, Cina dengan lagi satu budak India. Okay. So, bila saya first dah kerja, so, budak India ni ada cakap dengan saya lah, okay, patrolling pergi sini. Saya cakap dengan saya dekat belakang generator room tu ada pokok pisang. Okey lah, jadi selepas dia buat introduction pada saya, terus saya pun mulakan kerja saya lah. Jadi saya bawa torchlight. Jadi bila saya suluh dekat part pokok pisang tu, torchlight saya mati tau. Saya cakap, apa pasal torchlight aku mati lah? Okey, tak apa. Jadi bila saya lalu sana semua, saya tak ada rasa apa-apa lah. Jadi lepas tu, saya berehat, saya pergi guard room. Saya rehat lah. Sekali partner saya Peyton pergi petrol. Jadi bila dia pergi petrol, dia dah habis, dia tanya-tanya, macam lu tadi bila lu jaga guard room, ada perempuan masuk tak? Saya cakap tak ada orang masuk. Okay, dia cakap saya tadi dekat bawah blok ada satu perempuan pakai baju hitam. Itu dia, kawan saya tanya dia, Miss, who are you waiting for? Dia cakap, I waiting for my friend. Which floor? Dia cakap 8 floor. Sekali bila kawan saya cakap, betul, you waiting for your friend? Okay, saya cakap, okey dah. Lepas tu dia patah balik, dia pusing, perempuan tu datang. Dan itu bukan, it did not happen only once lah, it happened twice. Dia terjadinya 2 kali lah. Jadi bila saya tengah tidur pun pernah kena kacau, orang ketuk. Jadi anda kata memandu taksi ni dah berapa lama ni? Saya memandu taksi dalam 2 tahun lebih. 2 tahun lebih Jadi dalam 2 tahun lebih ni mungkin ada tak pernah anda ternampak sesuatu dalam taksi yang menyeramkan, yang menakutkan? So far saya tak pernah come across lah. Tapi kawan saya pernah kena. Apa yang berlaku pada kawan awak tu? Kawan saya dia bawa taksi, dia on the way daripada Serangoon Viaduct tu. Dia nak pergi ke masuk bandar lah. So dia lalu Woodley lah. So dekat tepi tu ada perempuan pakai baju hitam tahan. So dia tak tengok, dia ambil. Sekali dia tanya perempuan tu, cik nak pergi mana? Itu perempuan dia pakai baju jubah semua seluruh hitam. Sekali perempuan tu cakap, awak jalan terus je. Jadi member saya pun bawa sampai depan. Sekali kawan saya dah bingit, dia ni cik jalan mana lagi ni cik? Tak apa, awak jalan terus je. Sekali kawan saya dah bingit, awak cakap betul-betul nak jalan mana ni? Sekali dia dekat belakang, dia mengilai. Dia mengilai. Sekali dia tunjuk jari dekat kawan saya, nak tunjuk ke depan tu. Sekali kawan saya nampak, kawan saya cakap dekat jari-jari dia semua hitam-hitam. Sekali kawan saya terus berhentikan taksi, terus keluar. Terus bila keluar, dia mengilai, terus tengok belakang dah tak ada lah, dah hilang lah tu. Jadi terima kasih kepada brother kita. Memang kisah teman anda dan pengalaman anda kongsi seram. Terima kasih. Selamat tengah malam ya. Selamat tengah malam Casey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kembali. Yang ini ada tanya Casey. Casey katakan tadi ada sebuah laman kan, yang ada video, kompilasi video. Saya harap Casey jangan sebut nama laman tu, sebab saya tahu laman apa yang Casey maksudkan. Ramai yang masuk laman tu terus menyesal Casey bila melihat video-video yang diupload, dimuat naikkan. Memang amat menakutkan. Assalamualaikum DJ Casey dan para pendengar Misteri Jam 12. Saya Akmal Reza dari pendengar Misteri Jam 12 dari seberang Tambak, Johor Bahru. Saya nak ceritakan pengalaman saya yang baru saja berlaku pada hari semalam, yang menakutkan, tidak dapat saya lupakan. Selepas saya mendengar rancangan Misteri Jam 12, saya dah nak tidur. Waktu tu jam 3 pagi, saya terdengar bunyi suara burung Casey di luar ruang tamu rumah saya. Masa di
ruang tamu rumah saya tu ada mak saya dengan ayah saya tengah tidur, Casey. Saya dengar bunyi burung daripada bilik, kedengaran seperti burung hantu. Bila saya buka pintu, Casey, saya tengok, saya cari burung tu, tak ada, Casey. Lepas tu saya masuk balik dalam bilik saya. Lepas tu saya tiba-tiba elektrik rumah saya tak ada elektrik, terputus. Lepas tu saya dengar sekali lagi, Casey, bunyi burung tersebut. Saya cari burung tu, tak ada, Casey. Dan akhirnya saya masuk dalam bilik saya dalam ketakutan, Casey. Lepas tu sehinggalah saya tertidur, Casey. Itu saja pengalaman saya, Casey. Kalau kepada pendengar Rijal 897 FM dan JKC, kepada semua, kalau cerita ni tak seram bagi anda tapi bagi saya memang sangat menyeramkan. Itulah pengalaman saya yang berlaku semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ke hujung talian sekarang, 66911897. Hello. Hello. Hello, Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Syah. Syah. Oh, Syah, suara anda agak jauh sedikit Saya pakai earpiece sama. Oh, okey. Sedang memandu Ya. Aha, Ini tengah stationary ni. Okey. Pengalaman Syah tentang apa ni? Silakan. Okey, di dalam rumah lah. Balik pada kerja. Okey. Ketika yang saya dulu kerja dekatnya Eltos lah. Nanti ada kawan kerja perempuan nak pergi istirahat lah. Kan nak pergi tandas lah. Dan tak ada siapa yang nak pergi cover kan. Memang kaki hilang lah ni. Ini perempuan lah. Kan lepas tu dia hilang sendiri lah. Tak nak patah balik mah. Okay. Itu kira kan saya turun situ. Lepas saya turun tu memang tempat dia memang seorang lah saya jaga. Tempat laut. Saya tak nampak apa-apa. Okay. Masa yang saya dah habis kerja semua masa dalam pukul 12 lebih. Sampai rumah 1 lebih pagi 2 lah. Saya rasa macam gelisah nak tidur dalam bilik. Saya duduk luar tidur. Masa saya tidur tu, mimpi tu saya ikut satu budak kecil ni tengah baca buku. Bila pak masa dia nak sampai satu tempat tu, bila dia nak duduk, saya ikut. Bila pak page yang akhirnya, situ memang kosong. Tapi ada muka jembalang hitam lah. Tapi saya tak tahu siapa tu. Ikan saya fikir buku cerita hantu lah. Itu je. Saya ikut tu budak je. Bila tutup tu buku, saya tersadar. Saya tersadar macam asal kipas tak rasa dah kipas. Macam semacam lah. Bila lepas saya dapat rasa kalau seseorang tu kejut, macam adik ke bapak kejut kan, mesti sebut nama. Tapi ni tak, dia kejut tapi tak sebut nama. Dia kejut pakai 3 jari kaki saya. Dan saya dapat rasa dan macam benda tak kena lah. Bila lepas saya nak buka mata, saya nak macam pip lah buka. Saya tengok ada makhluk tu memang tengah betul-betul kat depan saya, tengah memandang saya lah. Dan bila lepas saya nak buka mata, dia macam bermuka dengan saya. Dia kata satu je. Itu je. Lepas tu dia kan bila lepas saya nak bergerak, dikunci lah diri saya sendiri. Itulah pengalaman saya, Casey. Terima kasih ya. Terima kasih. Kembali. Wow. Banyak sangat pengalaman pada tengah malam ini. 669-11897. 669-11897. Baik, pendengar Ria 897 FM. Terima kasih sekali lagi pada anda yang sedang bersama dengan saya, Casey, pada malam ini. Dan peristiwa yang ingin dibacakan ini adalah satu kejadian
dikirimkan kepada saya, datangnya daripada Raman. Katanya Raman, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya ada satu masalah ketika saya tidur malam. Kadang-kadang saya akan rasa sesak nafas. Perkara ini dah berlaku banyak kali, tapi bila saya beritahu hal ini pada isteri saya memberitahu mungkin saya suka tidur baring lah. Kalau boleh isteri kata tidur miring kiri atau kanan. Masalahnya kalau saya tidur miring kiri kanan, saya tak boleh tidur dan nanti akan bunyi saya berdengkur memang kuat sangat-sangat, sampaikan saya sendiri yang tengah tidur pun ada kalanya boleh terdengar suara saya berdengkur. Ia akan mengganggu isteri saya yang sedang tidur bersama dengan saya, dan juga ada kalanya mengganggu anak saya yang tidur di bilik sebelah. Kata anak saya takut mendengar suara saya berdengkur. Jadi saya akan tidur dalam keadaan baring. Bantal saya akan letak 2 bantal untuk menegakkan kerongkong tekak saya supaya angin dapat mengalir. Tapi permasalahan lain mula timbul bila tidur baring tu, rasanya macam sesak nafas KC. Beberapa kali bila nak bangun tu, seolah-olah tangan saya, badan saya ni dikawal dan dihempap oleh sesuatu. Ini membuat saya rasa resah gelisah. Dan kadang-kadang dalam tidur tu saya akan baca sampai kan boleh bergerak. Terus saya duduk di atas katil dan saya istighfar beberapa kali. Isteri saya pernah ternampak saya bangun dalam keadaan termengah-mengah. Isteri bertanya dan saya beritahu isteri kerana saya sesak nafas, tak boleh bergerak. Namun isteri memberitahulah, oh ini mungkin kerana abang suka tidur baring. Kalau boleh miring bang, supaya tidak berlakunya kekejangan otot, katanya isteri. Tapi saya cubalah KC. Bila cuba tidur baring pula, isteri tak boleh tahan dengkuran saya yang amat kuat dan bising. Jadi saya tidak ada pilihan. Saya tetap tidur baring. Tetapi itulah, ada kalanya, bukan selalu tapi kadang-kadang ni rasa takut KC. Macam dada saya, tangan saya ni dipegang, duduk oleh sesuatu. Sampaikan pada satu hari selepas perkara ini berlaku beberapa kali, akhirnya saya beritahu hal ini kepada bapa mertua saya. Bapa mertua dengan cepat memberitahu kemungkinan yang mengganggu saya ketika tidur adalah jin betina. Saya pun terketawa lah. Bapa ni merepek lah, kata saya kepada bapa mentua. Kata bapa mentua, jin ni akan duduk dekat badan manusia yang tidur baring. Sebab tu kata bapa mentua, kita digalakkan tidur miring sebelah kanan. Itulah yang lebih afdal. Kalau kita tidur baring, jin akan datang dan menghampap dada kita seolah-olah mengganggu tidur kita. Saya pun cakap, tak adalah pak, takkanlah jin nak duduk badan saya, apa cerita? Tak apa, malam ni sebelum tidur kau baca surah-surah ni. Bapa saya pun hulurkanlah beberapa tulisan surah yang dia tulis. Jadi yang mana boleh saya hafal, saya akan baca. Yang tidak, saya keluarkan mukadam dan saya membaca surah yang disarankan oleh bapa mertua saya. Beberapa hari saya amalkan membaca surah itu, namun tidak ada apa-apa gangguan yang saya hadapi ketika saya sedang tidur. Sampaikan pada satu hari itu saya dah terlampau penat, saya balik terus bam di atas katil, dan apa yang berlaku, gangguan tak boleh bernafas tu datang lagi. Dan saya ingat bapa mertua saya katakan kalau nak tidur baca surah, tapi saya lupa nak baca. Namun dalam tidur saya tu ketika saya tidak boleh bernafas, saya membaca surah-surah yang saya ingat dan saya hafal. Akhirnya saya dapat bergerak dan dapat buka mata. Namun perasaan dada saya ni diduduk oleh sesuatu memang membuat saya termengah-mengah. Dan apabila saya duduk, saya dapati seperti ada bayang-bayang hitam yang keluar daripada tingkap bilik rumah saya, KC. Jadi bila bangun, dia termengah-mengah, tapi dia buka mata, dia nampak ada macam bayang-bayang hitam terbang keluar daripada tingkap bilik rumah. Dan ini kemungkinan ternyata memang benar saya ini diganggu oleh makhluk jin. Sejak malam tu saya cuba berusaha, dan yang pertama sekali untuk mendapatkan rawatan bagi dengkuran saya dengan menggunakan beberapa aroma terapi ketika tidur, dan kemudian barulah saya tidur miring untuk membantu saya supaya tidak diganggu oleh jin ataupun dada saya diduduk ketika saya sedang tidur. Terima kasih dan selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Sakit.
Elah bodoh. Aduh, sakit. Sakit. Aduh. Pendengar Misteri Jam 12. Berikut kisah yang dikongsi sama oleh seorang pakar perubatan yang bernama Obe Mardi. Katanya, apa kabar Casey? Apa kabar semua para peminat rancangan Misteri Jam 12? Obe baru-baru ini agak sibuk dengan tugasan-tugasan, jadi tidak sempat untuk berkongsi pendapat pandangan, berkongsi pengalaman. Pengalaman Obe yang kali ini adalah satu kejadian yang berlaku apabila Obe merawat seorang pesakit. Beliau ni dipendekkan cerita disihir dibuat orang, seorang wanita dalam lingkungan usia 30 lebih tahun. Kesian melihat keadaan wanita ini. Jadi waktu tu Obe dah jumpa je beberapa kali. Kemudian Obe sedang merawat dia. Dan Obe ni menggunakan sejenis kayu yang Obe cucuk di telapak kakinya. Bila cakap cucuk tu, kita tak adalah tekan sampai mencederakan orang. Kayu tu kita letak dekat telapak kaki, cucuk sikit je. Tapi dia menjerit, dia punya sakit seolah-olah macam azab sangat-sangat. Dan Obe pernah berinteraksi dengan dia dan bertanyakan siapa namanya. Dia langsung tak nak beritahu. Dia tak nak bilang siapa tuannya, apa hajat datang sini. Tapi dia cuma kata bodoh. Itu saja yang diulangi berkali-kali. Untuk merawat ni Casey bukan satu perkara yang mudah. Ya, kadang-kadang kita berdepan dengan makhluk yang menghuni badan orang. Makhluk ini jenis yang degil. Ada juga jenis yang bengis, yang garang, yang mana Obe harus merawat dengan kesabaran. Sebabnya merawat makhluk halus ini, kita juga akan diuji dari segi kesabaran. Mereka ni, makhluk ini, iaitu yang masuk dalam tubuh wanita tadi lah, mereka akan meludah. Bila kita kena ludah, kita akan merawat dengan perasaan marah sebab kita nak balas dendam, sakitkan dia. Itu salah Casey. Sebabnya kita merawat kerana kita nak keluarkan makhluk ni dari tubuh badan wanita ini. Jangan kita merawat kerana kita rasa marah, kita rasa geram sebab kita diludah. Ada perbezaan. Kalau niat kita seperti itu, maka susahlah kita nak merawat makhluk halus ini. Obe pernah kena ludah, pernah kena terajang. Obe pernah dimaki, dicaci, dihamun. Dan malah keluarga Obe juga pernah menjadi mangsa. Apabila Obe merawat, dia ikut balik. Dan nasib baiklah dalam rumah Obe dia tak boleh masuk, hanya dekat luar rumah saja. Kedengaran bunyi telapak kaki orang berlari, jalan bunyi gelang kaki yang berloceng dan sebagainya. Kisah ini, wanita ini dah beberapa kali berjumpa dengan beberapa pakar, tapi alhamdulillah Obe dijodohkan dengan dia. Dan apa yang terjadi bila Obe datang merawat tu dah hari yang ke-3 atau 4 kalau tak silap. Dan waktu itulah Obe mula menggunakan sejenis kayu, cucuk telapak kaki, dan dia mula rasa sakit, menangis terisak-isak. Suami sampaikan tanya pada Obe, sakit tak? Kesian melihat keadaan isteri. Obe mengambil kayu tu, kemudian Obe cakap, okey, awak duduk, saya cucuk kaki awak. Saya cucuk kaki, takkanlah macam gini. Macam gini mana sakit? Tapi isteri saya ni, itu bukan isteri awak. Awak kena ingat, isteri awak tu dah dihuni oleh makhluk ni. Dan dipendekkan cerita Casey, rupa-rupanya dalam tubuh dia ada dua beradik perempuan rambut panjang Casey, yang menghuni dalam tubuh dengan niat sihir dan memporak-perandakan hidup wanita ini. Memang sedih sangat-sangat bila Obe dapat tahulah. Tapi inilah masyarakat kita, walaupun dunia dah moden, masih lagi menggunakan kaedah-kaedah seperti ini untuk mengapa-apakan orang kerana tidak puas hati, sikap cemburu dan macam-macam lagi. Obe nasihat kepada semua supaya dalam rumah tu kalau boleh bacalah surah Al-Baqarah. Satu kali baca, 3-4 hari lah jin takkan masuk rumah. Mereka takut sebab dikawal. Jadi solat tu jangan lupa, sentiasa solat. Dan antara perkara, elakkanlah daripada kita menyakiti hati orang dengan kata-kata, dengan tingkah laku. Memang betul kadang-kadang ni kita tak perasan, tetapi bila orang dah sakit hati, orang dah jealous, cemburu, mereka boleh buat apa sahaja.
Itulah pengalaman Obek. Mohon maaf, kali ini bukan tentang nampak hantu, tapi lebih kepada nasihat dan pengalaman ringkas Obek merawatkan seseorang. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, itu dia. Terima kasih pada Obek dengan kiriman kepada MJ12. Ingat, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan kita terikut-ikut. Dan kalau ingin ketahui lebih lanjut tentang apa yang dikatakan oleh Obek, anda boleh rujuklah pada yang pakar, yang arif dalam hal ini. Selanjutnya pengalaman yang ingin saya ceritakan. Ini berlaku datangnya daripada siapa ni? Datangnya daripada Imran. Imran berkongsi pengalaman ketika memancing di waktu malam. Seorang diri Kejadian ini berlaku dekat Sembawang Park. Kata Imran, kisah memancing di malam hari di Sembawang. Apa yang berlaku? Kita teruskan Misteri Jam 12. Baik, pengalaman berikut ini kata Zali peristiwa memancing seorang diri dekat kawasan Sembawang Park. Kadang-kadang kita ni dah ada tanda-tanda tapi kita tidak mengindahkan tanda-tanda. Waktu tu saya memancing seorang diri, kata beliau, dan apabila saya terbau bau yang amat saya kenal sangat-sangat, bau harum. Ini merupakan bau bunga cempaka, Casey. Lazimnya bau bunga cempaka ini dikaitkan dengan kehadiran makhluk seperti Pontianak. Tapi oleh kerana saya ni dah kemaruk pancing, maklumlah dah dapat 2-3 ekor ikan. Jadi saya terus nak tetap memancing. Mungkin pada malam tu adalah rezeki saya. Apa terjadi? Sedang saya tunggu umpan saya dimakan ikan, saya pun duduk dekat bangku kecil yang saya bawa bersama. Sambil sandar tu, saya pun minum secawan kopi sambil menantikan loceng pada joran saya berbunyi. Tengah duduk, tiba-tiba bau. Pertama, bau bunga cempaka. Saya tidak indahkan. Bau ini semakin lama semakin membuat bulu rumah saya meremang. Bulu tengkuk, bulu tangan saya meremang. Tiba-tiba saya dengar dengan jelas suara yang agak halus dan sayup, kedengaran seperti suara seorang perempuan dalam keadaan sedang menangis pada malam itu. Bila dengar sekali seorang sedang memancing seorang diri, saya memang tidak indahkan. Saya nak fokus kepada memancing, tak nak saya mungkin terganggu dengan bunyi-bunyian. Yalah, ini pun di tepi laut, ada pokok, kadang-kadang angin tiup. Tapi kali kedua dengar dengan jelas sangat. Dengan jelas. Bayangkan, suara perempuan menangis. Seorang diri dekat kawasan Sembawang Park sedang memancing. Saya pun pada malam tu, bila dengar buat kali kedua, memang menakutkan saya. Dalam kotak, tak silap saya ada 2-3 ekor ikan. Saya bangun, tarik joran. Nak tamatkan sesi memancing saya. Saya pergi ke depan, suara tu masih lagi kedengaran agak perlahan, dan angkat joran yang saya pacakkan ke atas tanah. Saya mula putar motor joran saya. Putar. Tiba-tiba satu bahagian tu makin lama makin berat tu. Makin berat. Apabila saya tarik, saya tengok seperti ada seaweed, Casey. Dari jauh dalam gelap, nampak seaweed. Alamak, terkena pula rumpai laut. Saya tarik dengan menggunakan tangan, tarik tangsi tu, tarik. Bila sampai depan, saya terperanjat. Sebenarnya mata kail saya bukan tersangkut pada rumpai laut, tetapi kepada rambut hitam pada malam itu. Bayangkan pendengar ya. Tersangkut pada gumpalan-gumpalan rambut hitam. Saya tak nak lagi gunakan tangsi dengan mata kail, tak ada masa. Saya ambil gunting tangsi, joran tak sempat nak lipat, angkat barang-barang dalam keadaan ketakutan. Saya lari pergi ke tempat letak kereta yang mana saya letakkan di tepi jalan. Tengah lari, saya sempat toleh belakang. Saya nampak ada susuk tubuh sedang berdiri membelakangi saya. Bila sampai dekat kereta, barulah saya cabut joran, perlahan-lahan masukkan bahagian belakang kereta, simpan barang-barang, dan barulah saya pandu untuk keluar daripada kawasan itu. Sebelum saya nak pergi pancing, saya dah ajak seorang kawan. Kawan saya kata, jomlah pergi pancing. Dia tanya dekat mana? Sembawang Park. Kata, tak nak lah aku tempat tu, berhantu.
Saya pun marah, kata, kau ni aku dah pancing kat sini banyak kali lah, tak ada apa-apa. Saya pelajari kadang-kadang kita jangan bongkah, jangan riak. Bukan bermakna kita tidak terkena, kita tak akan kena. Barulah saya kena. Terima kasih dan selamat tengah malam.